Hello, assalamualaikum guys. Anda bersama saya lagi Amir Adenan. Dan hari ni apa kita nak buat? Kita akan tengok member aku unboxing barang di mana dia dah habiskan 1,800 dekat Shopee. So, nak tahu barang apa yang dibeli sampai 1,800 ni? Jom kita tengok video ni. Let's go. Hai, kembali lagi kita di dalam channel YouTube Amirul Adenan. Dan pada kali ini kita akan membawa satu lagi proses unboxing, iaitu unboxing OnePlus Nord. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita saksikan. It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic. Wrap me in plastic. Okay guys, ini dia kotak yang dihantar oleh penghantaran Shopee Express. Dan kalian jangan risau, jangan heran kenapa dia tidak diselotip. Saya sengaja memotongnya terlebih dahulu supaya lebih senang proses unboxing kita pada kali ini. Jadi tak perlu cari pisau ke apa. Kita tinggal buka je macam ni. Jom kita tengok apa ada dekat dalamnya guys. Ni seperti biasa, dalam ni dia sediakan penghantaran yang amat protektif lah. Dia memang menjaga barang. Bagus. Ni adalah beg udara, tak tahulah, tapi yang penting untuk protection. Kita letak tepi dulu. Seperti yang mana yang kamu lihat, kamu tengok dekat sini kita boleh nampak bubble wrap, yang bubble dia pun agak tebal juga. Memang betul-betul bubble wrap lah. Memang mantap lah protection dia. Nampak tak? Jadi kita bagi keluar dulu. Ini adalah dia punya di dalam tu ada kotak. Nampak semua kotak. Dia memang dibalut macam ni lah. Kita alih dulu kotak dia. Seterusnya kita akan buka benda ni. Guys, dan ini dia. Kita dah buka kotak Shopee dia tadi. Kita dah buka dia punya bubble wrap, dan termasuk dia punya plastik saya dah buka. Dan yang tu kita dah skip lah. Kalau korang nak tengok juga dia punya pembalutan plastik ni macam mana, yang membalut kotak ni, korang boleh nak tengok sendiri dekat opening video tadi. Sebelum saya teruskan dengan menerangkan tentang OnePlus Nord ini, saya terangkan serba sedikit mengenai OnePlus Nord ini. OnePlus Nord ini sebenarnya salah satu keluaran mid-range, telefon mid-range yang dikeluarkan oleh OnePlus. Sebenarnya OnePlus amatlah jarang mengeluarkan phone mid-range, dan pada kali ini dia mengeluarkan phone mid-range dengan nama yang baru, iaitu OnePlus Nord. Sebab seperti mana yang kita tahu, OnePlus ni selalunya dia mengeluarkan telefon yang flagship killer.
di mana dia menganalisis keperluan pengguna pada setiap tahun itu dan mencipta telefon yang mampu membunuh flagship yang lain. Seperti itulah flagship killer. Tapi sekarang ni untuk tahun 2020 memang banyak persaingan lah antara setiap flagship phone tu. Contohnya macam OnePlus Nord ni, walaupun dia mid range tapi dia didatangkan dengan 5G guys. Okay, jadi jom kita tengok apa ada dekat dalam ni. Okay, kita teruskan dengan benda ni tanpa melengahkan masa lagi. Okay, kita tengok sekejap dia punya kotak apa ada dekat sini. Okay, kita nampak dekat sini dia ada letak tulisan dia sendiri, nama dia Nord. Okay, dekat tepi ni dia tulis OnePlus Nord. Sebelum tu bawah ni ada logo dia lah, logo OnePlus. Tepi ni ada OnePlus Nord dan tepi ni dia ada tulisan OnePlus juga. Okay, nampak tak? Okay, dan atas dan bawah ni tak ada apa-apa sangat. Dan belakang ni dia ada menyediakan sedikit maklumat, tu je. Dan itu pun tak ada apa-apa sangat. Okay, jadi kita teruskan dengan unboxing kita. Jom kita buka. Okay, kita boleh nampak di sini dia punya peranti itu sendiri. Peranti OnePlus Nord dengan tulisan dia tulis di sini This Way Nord. Okay, nanti kita tengok benda ni. Okay, kita boleh nampak warna dia crystal blue di sini. Nanti kita review. Okay, kita tengok lagi apa ada dekat dalam ni guys. Okay, tengok apa. Sekarang kita buka. Okay, kita boleh nampak dia punya casing. Wow, casing dia lain daripada yang lain guys. Dia punya ada corak sedikit. Selalunya kalau casing free ni dia bagi tak ada corak lah, memang plain macam tu je lah. Okay, dan nice. Bagi saya memang nice. Okay, dan kita tengok lagi apa ada kat sini. Ini okay, kita buka guys, nampak ni adalah SIM card tools. Okay, dia bagi SIM card tools. Dan wow, ada special sikit sini guys. Dia bagi stiker OnePlus Nord. Dia ada 4 jenis berbeza-beza stiker. Okay, dan yang lain ni memang kita memang jarang baca lah benda ni. Okay, kita letak tepi je. Kita letak tepi dulu. Dan ni dah. Okay, jom kita cek lagi apa ada dalam ni. Wow, warna biru ni. Okay, kita nampak dia kali ni mereka memberi welcome letter. Okay, kita tengok apa ada dalam. Ni dia mereka punya welcome letter. Warna pun warna biru juga. Memang tema OnePlus Nord kali ni memang macam lebih kepada biru lah guys. Okay, dan seterusnya kita tengok lagi apa ada dalam kotak ni. Sekarang kita tengok lagi apa lagi ada yang di dalam ni guys. Ada apa Okay, nampak. Okay, ni adalah kepala charger dia. Ni memang kosong. Okay, jangan tanya kenapa, tunggu dulu. Kita bagi tahu dulu tentang ni. Okay, ni adalah dia punya kepala charger. Kalau aku panggil kepala charger je lah. Senang gitu. Okay, ada logo OnePlus dekat charger dia macam biasa. Dan ni adalah dia support power supply unit dia. Dia support 30 watt pengecasan pantas guys. Okay, wired. Dia punya kabel sebenarnya saya dah keluarkan awal supaya saya senang untuk mengetahui info-info makluman dia. Jangan risau, kabel dia ada di sini. Saya dah buka awal sebab
berbelit sedikit lah. Kalau orang buka asal dia memang ada dekat sini, dia memang ada diletak dekat sini. Saya buka awal dan ini dia punya kabel. Wow, lain daripada yang lain. Tapi memang tema OnePlus sebelum ni memang bertemakan warna merah. Dan ini dia warp charger dan kabel USB kepada Type C guys. Oke, kalau korang nampak, tengok. Memang nice lah. Warna pun warna merah. Memang mantap juga. Oke. Dan ini dia punya kepala charger dengan 30 watt pengecasan pantas tadi guys. Oke. Terusnya kita tengok apa lagi. Oke. Dalam ni macam rasanya tak ada apa-apa lagi. Tak boleh buka guys, tak ada lagi. Oke. Dan oke, kalau yang lain kita dah keluarkan. Ini dia charger. Seterusnya kita teruskan dengan main kita punya pembicaraan utama kita, yaitu peranti itu sendiri, OnePlus Nord. Oke. Kita buka plastik dia. Macam mana ya? Apa pula? Tolak. Oke. Susah kita keluar. Oke, ini plastik dia. Kita letak tepi. Oke. Ini dia peranti OnePlus Nord dengan warna crystal blue. Disediakan dengan quad camera. Oke, kita tengok dulu apa yang ada bahagian atas dia. Bahagian atas dia tak ada apa-apa. Hanya ada satu. Ni rasanya mic. Dia punya mic. Dan bahagian tepi ini kita boleh nampak volume button. Yang lain tak ada apa-apa. Dan bahagian bawah ini kita nampak ni SIM card slot. Dan sebelahnya ada mikrofon. Dan sebelahnya ada Type C punya charger. Okey, tempat cucuk lah. Dia punya tempat cucuk. Dan ini dia punya mono speaker guys. Okey, dia mono speaker. Okey, seterusnya dekat tepi ni kita boleh nampak dia punya power button. Dan ini adalah rasanya kalau iPhone user dah familiar kot dengan benda ni, iaitu dengan dia punya notification sound. Sama ada kita nak buat dia berbunyi, ataupun dekat bahagian tengah ni dia punya bagi dia vibrate sahaja, ataupun kita nak bagi dia silent terus guys. Okey, kita tengok pula pada bahagian ini. Bahagian ini dia ada tulisan OnePlus. Ni tak ada apa-apa, nanti boleh cabut lah ni benda ni. Okey, dan yang ni dia punya logo OnePlus. Dan ini adalah dia punya kamera, tepi ni flashlight. Okey, kita nampak di sini yang atas kali adalah dia punya main kamera, iaitu dengan 48 megapiksel. Dan di bawah dia adalah kamera ultra wide. Kamera ultra wide dia disediakan dengan 8 megapiksel sahaja. Dan di bawah dia adalah depth sensor dengan 5 megapiksel. Bahagian bawah dia disediakan dengan macro lens, tapi dengan 2 megapiksel sahaja guys. Okey. Bahagian depan dia, screen. Dan ini dia selfie kamera dia ada 2. Jadi yang ni adalah selfie kamera dia dengan 32 megapiksel. Dan sebelahnya adalah ultra wide punya selfie kamera dengan 8 megapiksel. Okey. Jadi jom kita tengok apa yang dia boleh buat. Kita bagi on dia dulu. Apa dia? Oh, okey. Dia keluar logo OnePlus guys. Wow. Powered by Android. Kita tunggu dulu sekejap apa dia ada. Okay guys,
Dan ini dia peranti OnePlus Nord. Ya. Oke, sekarang kita dah on kan dia. Ya, nampak tak di sini? Oke, kita slide dulu. Oke, nampak. Ini bagian berita, tepi slide. Oke, sebelum tu kita nak membacakan sedikit dia punya spek yang disediakan oleh peranti OnePlus Nord ni guys. Yang pertama, dia mempunyai OnePlus Nord ini mempunyai network seperti mana yang saya katakan tadi, dia disediakan dengan 5G guys. Dan OnePlus Nord ini sebenarnya dilancarkan pada 4 Ogos 2020 dan dilancarkan dekat Malaysia 21 Ogos 2020 secara offline lah. Kalau untuk online dekat Malaysia ni, dekat Shopee, rasanya seminggu sebelum tu dah boleh beli kot. Sebab saya beli masa 19 Ogos saya order dia. Okey. Dan body dia disediakan dengan protection Corning Gorilla Glass 5. Dan ya, tapi frame dia plastik. Tak apa. Frame plastik pun tak apa, tapi depan belakang memang Corning Gorilla Glass 5. Display dia disediakan dengan Full AMOLED. Dan protection kita dah cakap tadi. Dan refresh rate sebanyak 90Hz refresh rate. Seterusnya dia menggunakan Oxygen OS. Kita tahu keunggulan Oxygen OS ni macam mana, nanti kita cek. Dan chipset dia Snapdragon 765. Memory card slot dia tak ada. Dia tak ada memory card slot. Tapi dengan 128GB ROM ni memang dah cukup dah bagi saya. Dan kita teruskan kepada main camera dengan selfie camera. Kita dah terang tadi. Dia punya feature macam biasa, ada fingerprint, ada face ID unlock. Bateri dia 4115 mAh dan disediakan dengan fast charging 30W. Seterusnya kita akan mencuba Oxygen OS ni macam mana rupa dia. Dan ya, kita try dulu dia punya Touch ID. Dia punya fingerprint unlock dulu. Okey, bagi aku pantas. Kita cuba lagi sekali. Oh, pantas. Tapi kalau korang nampak macam dia slow sikit tu, sebenarnya disebabkan dia punya transition untuk membuka font tu sendiri. Okey, sekarang Face ID pula. Okey, kalau korang nampak saya memakai topi sebenarnya, tapi rasanya dia memang boleh detect je lah. Okey, tengok tu. Ni maknanya dia dah unlock lah kan. Okey, kita buka sini. Kalau korang nampak dia dekat sini, dia punya apa, the simbol muka tu masih belum unlock. Dan bila dah nampak tanda kunci tu, maksudnya dia dah dia dah unlock. Okey, jom kita try. Okey, pantas. Cuba lagi. Okey, pantas. Okey, sekarang kita nak try apa lagi guys. Kita boleh try dia punya kepantasan. Okey, dia memang macam ni. Kalau kita buka something pun yang lain, okey, kita buka WhatsApp ke apa, okey, IG ke, laju je, laju. Okey, boleh. Okey, sekarang kita kalau nak try game pun, okey, game dia memang dah ada game space dia sendiri. Kita buka sini. Okey, ada PUBG Mobile dan Mobile Legends. Itu sahaja yang baru saya download. Okey, kita try lah buka yang ni dulu. Macam mana kepantasan dia? Oh, laju terus loading. Okey, mantap. Okey, dah terbuka. Nak test pula untuk PUBG Mobile. PUBG Mobile kita buka sini. Okey,
Oke, kita tes, kita tengok dulu macam mana. Ya. Oke, dah. Macam tu je. Jadi seterusnya kita akan menerangkan lagi tentang apa kekurangan peranti ini. Oke, seperti mana yang kita tahu, dia disediakan dengan Snapdragon 765 sahaja, berbeza dengan OnePlus yang lain. Dia disediakan dengan Snapdragon 865 Plus ataupun Snapdragon 865 untuk peranti OnePlus yang lain. Yang latest sekarang ni iaitu OnePlus 8 dah keluar dah kot. Okey. Tapi tak ada apa-apa masalah sangat sebab phone ni memang diciptakan untuk mid range. Jadi kekurangan tu tak adalah nampak sangat sebab dan dia nak masukkan 5G, jadi dia bagi Snapdragon 765G sahaja. Tapi itu pun dah cukup mantap, di mana ranking dia sekarang ni memang dekat ranking 15. Kalau kita tahu ranking, selagi dia ranking dia dekat atas 20 tu, dia top 20 tu dah kira okey dah very high performance punya bagi aku. Okey. Seterusnya kekurangan yang kita boleh nampak sendiri, aku rasa memang semua memang dah perasan dah dari awal. Design dia. Okey. Design dia, kalau kita cukuplah kita tutup logo OnePlus ni, tutup logo OnePlus, tukar warna, memang nampak macam Realme punya phone guys. Jadi itulah kekurangan dia dari segi design. Seterusnya kita boleh nampak dia punya kekurangan dari segi mono speaker. Di mana mono speaker ni memang seperti mana kita tahu, kalau kita tertutup je satu ni memang auto tak dengar dia punya bunyi. Dan frame dia disediakan dengan plastik frame, di mana kalau kita tengok Jerry Rig punya channel, dia berjaya mematahkan benda ni guys, peranti ni. Tapi kalau untuk kegunaan aku, bagi aku lah memang takkan patah pun. Kalau sebelum ni tengok aku guna phone lama aku ni, tak adalah patah. Aku main campak-campak je telefon ni. Sebab yalah, sebab dia punya processor memang dah tak support untuk 2020 ni. Jadi aku campak-campak, tak adalah patah pun. Lagipun dia punya keliling ni dah semua plastik. Okey je. Okey je, tak ada masalah. Ini belakang dia Corning Gorilla Glass 5, depan Corning Gorilla Glass 5. Okey. Okey je bagi aku memang lagi okey. Sebelum ni yang seperti mana yang saya dah alami, dia macam bateri tu saya mengalami masalah bateri apabila 100 hingga ke 80 tu dia cepat sikit turun. Aku pun tak tahu kenapa, tapi dah difixkan secara cepat oleh pihak OnePlus. Aku pun tak tahu macam mana, ataupun itu kesilapan aku sendiri, aku pun tak tahu. Di mana dulu sebelum dia diupdate, macam cepat draining lah dia punya bateri, cepat turun. Bila masuk dari 100 ke 80 tu cepat turun, tapi 80 ke bawah dia okey je, memang mantap. Jadi sebelum aku teruskan pada bahagian kamera dia, saya nak bagi tahu bahawa OnePlus Note ini juga dilengkapi dengan cooling system guys, iaitu cooling system secara cooling chamber. Di mana cooling chamber ni, kalau kita yang aku perhatikan bahawa dia akan naik kepanasan suhu dia akan naik secara perlahan-lahan, tapi tidak sampai 40 darjah guys. Kalau phone-phone yang tiada cooling system, dia memang akan sampai 40 darjah. Jadi cooling chamber ni yang aku faham dia berfungsi secara dia naik 1 darjah sampai 39 darjah Celsius, suhu asal 37 ataupun 36 darjah Celsius. Dan bila dah sampai 39 darjah Celsius, dia tidak akan naik kepada 40 darjah Celsius. Dia akan terus sejuk, dan cooling chamber tu berfungsi dia kembali terus ke suhu asal selepas sampai ke 39 darjah Celsius. Begitulah yang aku faham tentang cooling chamber ini guys. Okey,
bahagian kamera dia pula, kalau kita boleh nampak, main kamera dia disediakan dengan 48 megapiksel. Tapi dengan pemprosesan Oxygen OS, bagi aku kualiti gambar dia agak mantap juga. Jadi korang boleh nampak di sini dia punya hasil-hasil gambar yang dihasilkan oleh OnePlus Nord ini pada bahagian main kamera dia, satu persatu gambar di sini. Okey, yang aku boleh nampak juga pada bahagian kamera dia ni, main kamera dia lebih kepada shadow. Shadow dia memang agak sharp. Okey, dia lebih kepada detail. Dia setiap gambar tu memang dia nampak detail guys. Satu persatu dia detailkan. Sebahagian juga memberitahu bahawa kebanyakan phone Android ni apabila kita gunakan Gcam, dia keunggulan gambar yang dihasilkan adalah lebih mantap guys. Jadi aku telah mencuba perbezaan antara main kamera OnePlus Nord dan OnePlus Nord yang digabungkan dengan Gcam. Kita cuba pembandingan di antara dua. Kalian boleh perhatikan sendiri guys di sini bahawa main kamera OnePlus Nord dia memang macam tu, dan apabila ditambah dengan Gcam, kita gunakan Gcam pada OnePlus Nord, dia gambar yang dihasilkan adalah bagi aku nampak kebiruan sedikit. Jadi itu terpulang kepada korang suka warna yang macam mana, penghasilan gambar yang macam mana, itu terpulang kepada korang. Pada bahagian kamera OnePlus Nord ini juga terdapat kekurangan, iaitu pada macro lens dia, iaitu macro lens dia seperti mana yang kita tahu memang 2 megapiksel sahaja, di mana saya dah bandingkan dengan main kamera dan macro kamera dia bahawa macro kamera dia agak kurang jelas dan main kamera dia lebih jelas jika nak dibandingkan dengan macro kamera dia. Kita boleh nampak perbandingan sendiri guys di sini. Itu sajalah. Jadi bagi aku, kalau walaupun OnePlus Nord ni kalau dia jadikan 3 kamera saja pun dah cukup tanpa macro lens dia, tak apa juga. Dan yang pentingnya yang berfungsi bagi aku 3 kamera dia juga. Dan itu juga. Jadi aku dah jelaskan bahagian kamera OnePlus Nord yang aku boleh perhatikan daripada kamera dia. Dan aku rasa kita dah sampai pada penghujung video guys. Jadi kalau korang rasa korang suka video-video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Tapi kalau korang rasa banyak kekurangan pada video ini, jangan risau. Korang boleh tekan bahagian komen dekat bahagian bawah ini, bagi tahu kekurangan sama ada maklumat tersalah ataupun sebagainya. Jadi jangan lupa support channel Amirul Adnan. Itu saja. Bye bye.